Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama di aspirasi edisi Jumaat untuk perkongsian menerusi slot tarbiyah bersama dengan sahabat pendengar waktu ini. Masya Allah, dah pun berada di hujung talian. Kita ada Ustazah Muzayyana Abdullah, Ustazah Zaid telah pun bersedia. Assalamualaikum Ustazah. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah dalam kesibukan kesana kemari daripada utara dah sampai dah ke Selangor balik semula bersama. InsyaAllah tetap juga akan Ustazah menyempatkan masa untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dan Alhamdulillah hari ini Taman Ilmu kita bakal isikan menerusi slot tarbiyah bersama dengan Ustazah Muzayyana. Nak cerita tentang satu elemen yang sangat penting. Manusia kalau tak ada elemen ini, hidupnya takkan tenang, ya. Itu tentang cinta dan kasih sayang kerana Allah. Itu tajuk kita Ustazah. Mungkin awalan ini Ustazah boleh berikan terlebih dahulu antara definasi apa yang dimaksudkan dengan cinta, kasih sayang, dua elemen ni Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Yati, seluruh kru, sahabat-sahabat Ustazah yang dirindui dikasihi di Radio IKIM, dan juga khususnya tanpa mereka siapalah kita Yati, itulah seluruh pendengar Radio IKIM, insya-Allah yang setia menanti, yang 24 jam insya-Allah menghadiahkan, menyiapkan telinganya untuk mendengar yang baik-baik. Semua ini adalah ibadah di sisi Allah. Semoga semua dalam keberkatan Jumaat ini mendapat rahmat kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Yati yang bertakziah kepada Ustazah. Orang dengar Ustazah ke sana ke sini nanti kan tak patuh SOP ke? InsyaAllah dapat surat kelulusan daripada polis. Jadi Alhamdulillah Yati, syukur sebab perkara-perkara yang kadang-kadang kita luar jangka dalam hidup kita ini, ia berlaku juga. Kita tetap mendoakan semoga seluruh kesayangan kita insya-Allah berada dalam kebaikan, didoakan yang baik-baik insya-Allah. Kita jaga kita insya-Allah, Allah pasti jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau sepanjang November Ustazah bercerita bersama dengan Yati dan seluruh sahabat-sahabat pendengar IKIM, itulah dia indahnya 4 minggu kita Yati, indahnya iman, indahnya hidayah, indahnya tawakal, indahnya amanah. Jadi Alhamdulillah Ustazah pada bulan Disember ini memilih untuk berbicara tentang cinta, kerana bukan mudah ni nak tembus masuk berbicara di Radio IKIM ni. Jadi Ustazah kata apa lagi yang insya-Allah Nabi SAW banyak dalam versi hadis memberitahu kepada kita, syurga itu dipenuhi oleh jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Jadi maksud bila kita nak cerita kenapa hadis ni Nabi cakap macam ni, kenapa yang ni kita jumpa tentang cinta kasih sayang, apa rahsia? Rupa-rupanya terselit sebesar zarah benci di dalam hati, tak layak untuk kita menjadi penghuni syurga itu. Bila kita dengar ni Yati, takutnya sedangkan kita orang buat salah sikit pun susahnya nak maafkan. Susahnya untuk kita memutikkan semula cinta dan kasih sayang yang kerana Allah. Sebab itu untuk minggu pertama Disember, Ustazah memilih wasiat Imam Bukhari yang ke-11, sekali lagi dalam kitab Wasiat 4 Imam. Wasiat Imam Bukhari yang ke-11 yang berbunyi tajuknya cinta dan kasih sayang kerana Allah. Apa kata Imam Bukhari? Dinukilkan di dalam kitab ini, cinta dan kasih sayang yang diasaskan kerana Allah akan membuahkan keredaan dan kasih sayang Allah kepada hamba.
Ustazah tak tahu apa Yati rasa. Tapi bila Ustazah sebut cinta dan kasih sayang yang diasaskan kerana Allah. Ni kita tak cerita lagi cinta kepada siapa, tapi yang diasaskan kerana Allah. Namanya cinta diasaskan kerana Allah akan membuahkan, menghasilkan keredaan dan kasih sayang Allah kepada hamba. Benarlah apa yang kita beri, itulah yang kita dapat. Apa sangat reda manusia kalau kita tak dapat reda Allah. Apa sangat cinta manusia kalau kita tak dapat cinta Allah. Ternyata dengan kita bercinta atas muka bumi Allah ini dengan mana-mana makhluk, manusia, tumbuhan, binatang, kita mencintainya berasaskan cinta kepada Allah, Allah akan limpahkan seluruh cintanya kepada kita. Allahu Rabbi, sama sekali tidak rugi. Bagaimana untuk kita menghadamkan cinta dalam hati kita? Kalau kita sibuk untuk menerima, sibuk menanti, sibuk meminta, tetapi kita tidak pun memberi. Jadi dalam Yati bertanyakan tentang makna, definisi. Ustazah suka merujuk kepada kitab. Dalam bahasa Arab, ia lumrah disebut dengan perkataan al-hubb. Mudah sangat kita biasa jumpa dalam Quran kalimah innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, wallahu yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muqsitin. Banyak tu kalimah hub. Apa itu? Bermaksud kasih ataupun cinta. Ada juga terjemahan al-mu'alah, yakni saling setia. Bila kita sebut saling setia, mana mungkin nak datang setia jika cinta sudah berakhir. Kan begitu? Dan al-ishq juga bermaksud pendaman rasa kasih sayang. Perkataan ini Yati, bila kita sebut pendaman rasa kasih, apa yang kita nak letakkan di dalam hati kita ini satu rasa, bila cinta itu berputik di hati. Masya Allah. Jadi bila berputik di hati, inilah dia satu naluri atau intuisi yang ada dalam diri manusia yang dibekalkan oleh Allah. Kena ingat dulu, rasa cinta pun Allah bekal, rasa rindu pun Allah bekal. Nanti kalau rasa benci tu pun sebenarnya bukan datang tiba-tiba saja. Memang Allah yang izinkan, Allah yang bekalkan, tapi bagaimana keimanan kita menguruskan. Kita sering hari-hari berperang dengan nafsu kita. Bagaimana kita nak beri kepada nafsu kita, kita hanya boleh benci kepada apa sahaja. Jangan kita benci kepada orang yang Allah hantarkan kepada kita. Yang Allah hantarkan 20 tahun dulu dah menjadi suami kita. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Maksud bila kita nak sebut demikian, masih ada anak-anak. Berapa ramai atas muka bumi Allah ini putus sudah kasih sayang, bertelagah, berantakan, bermusuh-musuhan, na'udzubillah. Patutlah Allah ceritakan dalam surah At-Talaq, ada kisah-kisah tentang perceraian dan sebagainya, tapi dengan takwa. Bila dalam bercerai masih ada takwa, insya-Allah di dalamnya berkasih sayang. Bukan bekas suami masih boleh duduk di satu rumah dan sebagainya berdua-duaan, bukan. Tapi kenapa kita masih menjalin silaturahim? Kerana ada zuriat yang perlu dibesarkan bersama-sama. Tapi Yati bayangkan, berpisah hubungan suami isteri itu, tetapi ada anak-anak penuh dengan benci. Diajar kepada anak, jangan ikut bapa yang macam tu. Apa akhirnya kesan kepada anak-anak? Sedangkan kita harapkan rasa begini kita kena pupuk sungguh-sungguh. Betul siapa yang tak sedih, betul siapa yang tak berkecil hati. Tetapi bila kita kembalikan kepada Allah, Allah yang berkehendak hubungan itu sekian tahun, bagaimana untuk kita terus melangsungkan silaturahim sebagai hamba Allah. InsyaAllah beginilah bila adanya dia berputik di hati, kita tidak akan tersasar Yati, kerana kitab ini menyebutkan cinta adalah rasa kasih sayang yang menambat, menautkan hubungan kemanusiaan. Mana mungkin ada pertautan kasih tanpa cinta. Perasaan cinta inilah yang menghalang mereka daripada bersengketa dan melakukan pertarungan yang menumpahkan darah. Cantik kan Yati? Kita nak yang beginilah. Sebab biar kita sudah tidak suami isteri, biar Ustazah dengan Yati mungkin dulu duduk satu pejabat sekerja, walaupun berjauhan masih boleh mencantum kasih cinta. Kerana apa? Kerana berasaskan Allah yang tidak akan mati-mati. Dulu kita satu bos yang sama, bos kita mungkin dah tutup syarikat sempena pandemik ini contoh. Semoga diberi rezeki lagi, mendoakan kebaikan. Itu yang Ustazah maksudkan Yati. Kita takut bila cinta kasih sayang ini mati dalam hati kita, kita ini Yati
tidak mungkin akan mendapat kasih sayang Allah. Itu yang paling kita takut. Dalam mukaddimah ini Ustazah menyebutkan satu lagi, dia adalah gejolak jiwa dan emosi. Maknanya bila kita ada cinta dan kasih sayang, barulah ada aktif dalam hidup ni, tidaklah pasif Yati. Kan sila hari bulan kita bercinta dengan apa? Dengan meja atas depan Ustazah ni, dengan laptop. Salah juga sebab tak ada perasaan. Jadi dalam Islam, cinta amat dititik beratkan, disebut kalimah al-hub ini Yati, Masya Allah, sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Jadi kalimah hub saja yang Ustazah sebutkan tadi. Jadi kalau kita kata sikit ke tak, banyak. Maknanya kalimah hub, belum lagi tadi kisah dalam definisi Ustazah sebut ada kalimah al-mu'alah, ada kalimah al-ishq. Kenapa ia diutamakan? Melambangkan kalau kamu ingin dicintai Allah, kalimah al-mutawakkilin. Hari itu kita bahas. Jadilah orang yang tinggi tawakalnya. Paling popular, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ramai para asatizah sebut. Yang silapnya makcik-makcik dengar ramai ni Yati. Boleh ke Ustazah jadikan ayat ni sebagai ayat pengasih? Suami kita ganas sangat perangai, kita bacakan, tiupkan dekat air. Ustazah kata kalau ada orang-orang soleh yang beramal, silakan tiru sebab dia ayat Quran, tak salah apa pun. Tapi tengok kepada terjemahan ayat ni. Apa kata Allah mengajarkan Nabi SAW? Sebut macam ni, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Di sini yang Ustazah bergetar tubuh Yati. Oh, Allah ajar kepada Muhammad, bagi tahu umat, bagi tahu kaum, bagi tahu kita, bagi tahu kepada orang-orang kafir Quraisy tu, kalau misal kata kamu ini benar-benar cintakan Allah, ikut aku. Situ kita yang rasa tak layak Yati. Aku ni boleh ke jadi macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disakiti memberi kebaikan, disakiti memaafkan. Kita tak pernah melihat mendengar Nabi bila orang benci pada dia, hatta najis duri disebarkan, diletakkan di jalanan. Maka Nabi bila orang Yahudi itu sakit, tak ada pun hari ni duk letakkan najis, letakkan duri atas jalan yang aku nak lalu ni, sakit dia ya Rasulullah, jom kita pergi ziarah. Nampak tak kesan cinta? Jadi bila kita sebutkan fattabi'uni, Allah aku tak layak ni, doa amallah ayat pengasih sungguh Yati, tapi kita tak berubah mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan kasih padamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampun dosamu. Tu yang Ustazah nak sebut. Ya, amalkan. Kalau kita tahu orang-orang soleh memberi ilmu kepada kita demikian, silakan. Kerana orang soleh itu beramal dengan keyakinan, dengan imannya akan ayat Allah ini. Mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah tutup peringkat mukaddimah dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bergetar tubuh Yati. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Demi Allah yang memakmurkan dunia, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dia ayat bila la yadkhulul jannah, kamu tak akan masuk syurga, kita nak berangan macam mana lagi? Jadi dengar sungguh-sungguh. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Rasulullah dengan ayat ini, demi Allah yang memakmurkan dunia, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Cek keimanan kita sungguh-sungguh. Kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang antara satu sama lain. Berkasih sayang antara satu sama lain. Sudah pastinya kita Yati, orang tu menyakitkan kita, tetap kena berkasih sayang berasaskan perintah Allah yang ini. Sebab matlamat akhir kita nak masuk ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Masya Allah. Tentunya Ustazah, betapa kehidupan kita ni memang berasaskan kasih sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Ustazah sebutkan tadi, maknanya tak ada perkara yang melanggar ataupun melarang daripada kita mencintai sesama manusia kalau kita letakkan ia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustazah untuk awalan, dan lepas ni kita nak tahu juga tentang martabat cinta, kasih sayang, darjatnya bagaimana, kat mana kita sebenarnya. Itu yang kita nak tahu sebenarnya Ustazah. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika, boleh Ustazah? Dan untuk anda rakan, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Insight.
inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom kita sama-sama Manusia Tarbiyah hari ini kita nak ajak semua orang, jomlah kita saling berkasih sayang, cinta mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Ustazah Muzayyanah tadi sebutkan tentang bila kita kata tentang bagaimana seorang yang beriman itu sebenarnya rupa-rupanya tak layak ada di dalam hatinya untuk memiliki secebis pun kebencian sesama manusia kan Ustazah. Tapi semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada diajarkan bahawa kalau nak benci bukan benci pada orangnya tapi pada perbuatannya. Masya Allah. Dan hari ini kita nak belajar lagi Ustazah. Bila sebut tentang berkasih sayang ataupun cinta kerana Allah ini Ustazah, macam mana yang dikatakan ataupun kat mana darjat-darjatnya, martabat-martabat cinta dan kasih sayang supaya kita dapat letak kita ni, ukur diri kita kat mana sebenarnya kita ni Ustazah. Silakan. Allahu Rabbi yalah. Hai Yati, sebablah dada pula ni kan Yati. Sebab bila Yati bersembang dengan Ustazah apa saja tajuk tu, Ustazah dapat rasa Nur Hayati sedang menghayati. Macam mana tu? Jadi insya-Allah Yati, kita bila sebut martabat dan darjat cinta ni, Ustazah menyatakan masya-Allah ada darjat di peringkat yang tinggi, ada di peringkat pertengahan, ada martabat cinta yang bertaraf rendah. Itu sebab bila kita sebut ni rasa sebab ni, ya Allah aku ni di mana? Kan seluruh pendengar Radio IKIM kita letakkan cinta kita ni di mana? Sebab yang bernama manusia sudah pasti punya rasa cinta. Marilah kita tengok dulu dalam kehidupan. Kita cintakan ibu dan ayah kita. Kita tak mahu melihat ibu dan ayah kita disakiti, tersakiti. Tak mungkin kita mahu. Hatta berapa ramai yang kerinduan tak dapat balik ke kampung ni, usaha cara macam mana. Telefon makcik-makcik kat kampung, tolong intaikan, tengokkan mak ayah saya okey ke, hantarkan hadiah. Sekarang bisnes online, Alhamdulillah Yati, Masya Allah. Hantarkan bunga, hantarkan hadiah, kirimkan duit, tanda kasih sayang. Bukan semua itu. Tetapi jangan duduk diam saja. Ni salah kerajaan lah, ni salah orang tu lah tak bagi kita balik kampung. Bukan. Bagaimana kita melampiaskan rasa cinta kerana Allah. Jadi kita lihat cinta di peringkat yang paling tinggi. Dalam kitab ini disebutkan para ulama membahagikannya kepada satu yang disebutkan tertinggi, ialah cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama dan al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Cinta ini disebut al-hubbul a'la, maknanya cinta yang paling tinggi. Jadi bila kita sebutkan ini adalah cinta seorang Islam yang akan upgrade dirinya insya-Allah menjadi orang mukmin beriman, daripada muslim tadi menjadi orang mukmin yang insya-Allah bila istiqamah di jalan ini dia akan dimatikan sebagai muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, yang jiwanya penuh dengan kasih sayang. Sebab itulah disebutkan dalam cinta yang paling tinggi ini, lumrah apabila ajaran agama meresap ke dalam jiwa mukmin. Jadi mana mungkin muslim yang biasa-biasa mendapat cinta tahap tinggi ini. Allahu Rabbi. Dia harus upgrade diri menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Keimanannya akan kekal segar, kental sehingga ia amat sayang kepada Allah. Jadi bila sayang kerana Allah, datanglah rasa yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna, maha agung dan tiada yang menyamainya. Tiada yang menyamai Allah Yati. Tapi Ustazah nak buat tamsilan begini. Wahai seluruh pendengar, khususnya anak-anak muda, orang tua pun lah Yati. Semua kita pernah kot bercinta. Kalau tak dicintai oleh manusia pun kita cinta pada kucing sebagainya kan Yati. Kenapa masa kucing tu mati kita nangis-nangis, telefon Ustazah, nak bubuh kain kapan ke Ustazah, nak buat tahlil ke? Ustazah yang tak bela kucing ni pula, macam ni sungguh cinta daripada kucing ni. Kerana apa? Tak nampak kecacatan Yati. Kalau mak kata kenapa nak berkawan dengan perempuan tu tak elok. Alah ibu tak kenal. Kan orang yang kawan dengan dia orang tahulah. Allah, ini bukan cinta seorang mukmin. Jadi kita nak check lah hari ini cinta kita. Ni cinta yang bagaimana? Sebab apa kita terlalu yakin itu the best? Sebab apa? Sebab cinta kita ini kita sudah tak nampak buruknya. Ustazah nak sebut sekali lagi, dulu-dulu Ustazah biasa sebut Yati, tapi takut orang marah.
Maksud kalau sudah cinta tu tahi kucing pun rasa coklat. Minta maaf. Jadi kita kata tak tu tahi kucing, tak itu coklat tu ibu. Nauzubillah. Ibu tahulah nak beri mana yang terbaik kepada anak-anak. Jadi kalau ibu ayah kata stop, ibu ni makan garam lebih dulu bukan sebab ibu kena darah tinggi, tapi ibu sayang sangat nak cari yang macam mana, yang bercinta kerana Allah. Kalau kerana Allah tak berdua-duaan. Sebab tahu tengah-tengahnya syaitan. Kalau kerana Allah, dia tidak murahkan diri dia. Ajak keluar malam pun okey saja. Ajak berdua-duaan, ajak ambil barang kemas mak, hadiah dekat dia pula untuk belikan itu dan ini yang bermaksiat kepada Allah. Main okey saja tak? Okay? Jadi itu bukan cinta peringkat tinggi. Lihat cinta peringkat tinggi. Mereka yang menikmati cinta tertinggi ini redha berbuat apa sahaja deminya. Redha berbuat apa saja deminya. Wahai yang bercinta, yang kata mak ayah tak payah buat kenduri lagi lah PKPB ni. Kan? Hati-hati ibu dan ayah, halalkan melalui pernikahan. Sebab apa? Semoga mereka bercinta kerana Allah menghalalkan pernikahan. Ini yang wajib. Hikmah PKP ni Masya Allah Yati, bagi ustazah sangat besar. Orang sudah tidak membazir-bazir dalam menghalalkan satu perhubungan. Jadi buat apa lagi kita nak tangguh? Insya Allah bila sudah halal, pandang isteri yang kepenatan tidur, sudah datang rasa mawaddah warahmah. Datang kemudian. Kalau diawalkan, nanti 9 tahun bercinta, 9 bulan dah tak nampak dah baiknya. Sebab itulah Yati, kita nak buat kerana Allah. Okey abang, kan PKPB, kita baru bertunang, kita tak boleh jumpa, nanti lepas nikah kita jumpalah, tak keluar bilik pun tak apa dah. Macam itulah nak sebut Yati, sebab jadi ibadah. Lah ni Allah nak jaga kita. Untuk apa Allah jaga kita? Supaya tidak terhumban kita ke dalam neraka itu. Kata kitab ini Yati, sebab golongan yang mempunyai cinta tertinggi ini tidak akan memilih jalan yang tidak disukai oleh Allah. Allahu Rabbi. Dia tahu, cakap dengan boyfriend dia ni, Allah tak suka ni. Memanglah Allah tak suka, tapi I suka, boyfriend dia kata. Lepas tu orang yang macam ni memang kita let go je lah Yati, tak sesuai untuk kita. Sebab kita nak untuk Allah. Allah suka tak apa yang aku buat ni? Cinta aku kepada Allah mengatasi cinta aku kepada bakal suami ni. Belum suami pun lagi. Hatta dah bergelar suami yang abang tak suka you pakai tudung, nampak tua. Kena kata kat suami, minta maaf. Saya kena engkar perintah abang. Sebab Allah suruh saya tutup aurat. Indahnya orang yang bercinta kerana Allah. Jadi bila kita sebutkan suami ataupun boyfriend tadi Yati, nak marah macam mana lagi? Ini big boss minta maaf sebut. Kan kalau dekat pejabat, bang tak boleh balik pukul 4, saya balik pukul 5. Abang duduklah 1 jam lagi kat bawah, tunggu saya kan. Sebab bos kata balik pukul 5. Tak kira, abang cintakan awak mengatasi segala, turun sekarang. Ini dah mengajak kepada kejahanaman yang lebih daripada pangkat bos. Itulah dia Allah. Kalau Allah kata tak boleh, jadi nak tunggu sampai bila lagi yang sedang bercinta tu, halalkan pernikahan. Jangan tunggu rasanya bulan ni habis, petang ni kita tunggu jawapan, sambung lagi tak PKPB. Saya dah nak buat ala-ala garden ni Ustazah. Jadi maksudnya Yati, ikut saja perintah Allah supaya kasih sayang itu kekal bersemi sebagai cinta martabat tinggi. Allahu Rabbi. Semoga Ustazah Yati dan semua pendengar memperoleh cinta martabat tinggi. Kedua, cinta pertengahan disebut al-hub al-awsat atau cinta yang berkait dengan individu, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi ramai ni, Ustazah punya, Yati pun ada, gerak hati dan perasaan manusia yang merasakan dirinya terpikat. Cinta kerana hubungan nasab, kekeluargaan, persahabatan. Jadi something wrong somewhere lah kalau dia kata tu siapa yang awak campak sepak kaki dia tepi jalan tu. Itu mak saya, biarlah Ustazah, saya dah ada mak angkat dah. Saya dah ada mak mertua dah. Mak saya tu biarlah perangai tak senonoh. Biar perangai mak tak senonoh ni. Tapi Allah yang suruh kita taat kepada ibu. Allah yang suruh kita taat kepada ayah. Bukan sedikit Yati. Dulu Ustazah dalam slot motivasi IKIM bercerita tentang ibu saja. Ada orang PM tepi Yati. Saya menyampah bila dengar suara Ustazah suruh buat baik dengan ibu. Sebab ibu saya yang bawa saya ke lorong-lorong pelacuran. Ustazah, Allahu Rabbi. Ini yang kadang-kadang dakwah di radio, di TV ni Yati sampai kepada orang macam tu. Jadi dia kata, kenapa saya mesti baik kepada ibu saya? Ibu saya yang menjahanamkan kehidupan saya. Jawapan Ustazah, kerana ibu itu taat kepadanya perintah Allah.
Kita ni disuruh buat baik walaupun ibu kita tidak baik. Disuruh baik kepada suami walaupun suami kita tidak baik. Jadi kerana nasab, kerana ikatan kekeluargaan, cinta seperti ini juga diperlukan dalam masyarakat. Manusia digalakkan oleh Allah. Maknanya Allah tak kata hablum minallah saja. Allah juga yang kata hablum minannas, hubungan sesama manusia. Sebab itu Yati, dalam hadis Nabi SAW menegaskan, tidak beriman seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Ya Allah, kalau boleh Yati, Ustazah nak bagi tahu Ustazah sayang Yati ni macam Ustazah sayang diri Ustazah sendiri. Kita kena selalu cakap macam tu. Tapi lidah kita bercakap, hati kita bagaimana? Oh, padanlah muka dia, dah kena berhenti kerja dah sekarang. Ini di lisan saja, tak wujud cinta di hati. Hadis lain juga menyebutkan, orang mukmin itu dalam kasih sayang dan kemesraan serta simpati sesama mereka bagaikan sebatang tubuh. Mukmin dengan mukmin, orang beriman dengan orang beriman. Kasih sayang mereka sepertinya duduk dalam sebatang tubuh. Jika mana-mana anggota tubuh mengalami kesakitan, maka seluruh tubuh akan merasainya. Allah. Sebab tu bila Yati ucap takziah kat Ustazah, letakkan rasa sedih sungguh dalam hati. Bila Ustazah kata tahniah Yati, naik pangkat, amin, contohkan Yati. Jadi kita nak sebutkan, Ustazah rasa bukan nak ngending tepi, cukup bulan ni gaji dia lebih banyak, PM tepi lah, Yati naik gaji kot bila nak open table. Bukan atas kepentingan itu sahaja. Tapi bila Yati share gembira dia, kita pun gembira. Kalau Yati tak beri pun kelebihan gajinya kepada Ustazah, tapi siapa atas tahniah yang sungguh-sungguh itu yang memberi ganjaran kepada kita? Itulah Allah, pemilik cinta, pemilik segala kasih. Hadis lain menyebutkan, Yati Allah, kita nak dengar cakap siapa lagi kalau bukan cakap Nabi SAW. Makhluk ini seluruhnya adalah tanggungan Allah. Orang yang paling disayang Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada tanggungannya. Allah, siapa tanggungan kita? Wahai suami, bukan belanja kawan-kawan dulu, belanja isteri dan anak-anak. Macam itulah contoh. Jadi kalau kita sebutkan, wahai para pemimpin, jangan nak nampak hebat, buat cek besar-besar, mengimarahkan tempat itu, tapi staff kata dah 30 tahun tak pernah dapat bonus. Contoh Yati. Jadi kita nak sebutkan apa kepentingan-kepentingan di sebalik semua itu kerana Allah yang perintahkan. Islam menasihatkan agar dianya diberi nasihat dengan menyatakan bahaya maksiat itu. Bagi siapa? Kalau kita dengan anak, Ustazah dah nasihat, jangan duk tepi lombong, nanti terjunam masuk ke dalam, tapi degillah Ustazah, tetap nasihat. Saya menyampah dan nasihat dia Ustazah, tak boleh. Muslimin muslimat, kalau tak mampu dinasihat, Ustazah dia ada senapang. Kalau saya nasihat dia tembak saya. Contoh, doakan dengan kasih sayang. Sebab mungkin dengan nasihat dia makin menjauh. Ada orang macam tu. Doakan dengan kasih sayang. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pernah satu cerita ni Yati, Nabi SAW meminta umat Islam memboikot Ka'ab bin Malik yang tidak mahu ikut serta dalam peperangan Tabuk sehingga 50 malam. Ini menyebabkan Ka'ab merasakan bumi ini sempit baginya. Allah, seorang lelaki yang gagah tak nak ikut berperang diboikot oleh Nabi SAW. Bukan benci ni, nak beri pelajaran. Apa kata Ka'ab merasakan bumi ini sempit baginya. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah memboikot isteri baginda untuk mendisiplinkan. Saya ulang, untuk mendisiplinkan. Nabi tak pernah pukul isteri. Nabi tak pernah menceraikan dalam keadaan menghina para wanita, tak pernah. Justru itu, harus memutuskan hubungan dan kasih sayang dalam batas tertentu, harus dengan niat untuk mendisiplinkan. Itu yang kata kalau kita dah jumpa ibunya, ayahnya masih tak boleh dinasihati, pukul, bukan pukul sampai menjahanamkan, tidak. Agar terus bertindak menentang agama dan syariat Allah, ini bahaya. Sebab sudah tidak ada kasih sayang kerana Allah. Kenapa kita nasihat? Kenapa kita boikot seketika? Kenapa kita beri pelajaran? Bertegas. Nabi sangat lembut, tapi perkara yang Nabi perlu bertegas, Nabi memang bertegas sungguh-sungguh. Akhirnya tengok kata Ka'ab, aku rasa macam gunung besar menghempap aku. Kerana apa? Sudah merasa tidak dikasihi oleh Rasulullah. Macam kita nak balik rumah takut.
Mak dah marah, ayah dah marah. Sepatutnya dengan Rasulullah dan Allah jauh merasa demikian. Sebab kita menumpang hidup atas muka bumi Allah. Cinta terakhir taraf rendah adalah cinta hubbul adna. Maknanya cinta yang paling low class, minta maaf sebut. Cinta yang macam mana tu? Bila ada berahi yang menyebabkan bergelumang dengan maksiat dan kedurjanaan. Jadi kita cek. Dulu masa kita tak punya cinta yang demikian, kita pergi masjid elok. Bila kita punya yang baru ni Yati, pergi tiap malam, pergi kelab malam, sama-sama berdua-duaan berkaraoke pula. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana mencintai sesama insan atau yang lain-lain melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan juga melebihi cintanya untuk jihad di jalan Allah. Ini yang disebutkan Yati dalam surah At-Taubah yang Ustazah selalu sebut. Bila At-Taubah ayat 24 ni kita sangat terasa. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jika bapa-bapa, anak-anak saudara, isteri-isteri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu kuatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tengok keputusan Allah yang bagaimana, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang ni dah dikira rosak agama dia. Mencintai semua manusia termasuklah suami, perniagaan dia, mengatasi cintanya kepada Allah dan Rasul. Allah Yati, kita tak pernah hidup dengan Rasulullah, macam mana nak datangkan cinta? Jawapannya ilmu. Jawapannya banyak-banyak solat taubat, dekati orang-orang soleh, bertahajud di tengah malam, amalan Rasulullah, supaya Allah lurungkan hati kita mencintai yang hak. Cinta taraf rendah atau buruk ini juga disebut cinta nafsu, patuh kepada kehendak nafsu amarah dan berakhlak dengan bangga diri dengan penuh keegoan. Ini kita takut Yati. Bahkan ada hadis yang menyatakan, tidak akan beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih disayangi dari hartanya, anaknya dan orang lain. Jadi seluruh pendengar Radio IKIM, jom kita cek cinta kita ini kepada siapa. Jujurlah pada diri. Yang kadang-kadang ibu minta maaf, rindu terpisah dengan anak lepas ditegur, suruh solat, dia dah tak balik ke rumah. Percayalah redha Allah dan cinta Rasulullah masih dengan kita. Tetap jangan menjauh. Hubungi anak kalau dia tak mau hubungi kita. Kerana dulu kita tegur kerana cinta kita kerana Allah. Bukan kerana mana-mana pun. Nabi dulu pun ada yang berpisah dengan anaknya kerana tidak tunaikan perintah Allah. Wallahu a'lam untuk peringkat martabat cinta. Amin. InsyaAllah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustazah. Bawakan getar-getar hati ini. Kita rasa cinta pada Allah SWT. Terima kasih banyak Ustazah. Dan untuk anda rakan pendengar, ada task untuk anda sebenarnya. Waktu ini bagi yang sedang menyaksikan di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian Ustazah. Dan jom tag nama semua orang ataupun siapa yang anda sangat sayang itu, tag saya sayang sekian nama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu, foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada sikil MSBO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan.
IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Tipu Daya, iaitu Dam Al-Ghurur terjemahan Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian tarbiyah bersama dengan Ustazah Muzayyan. Hari ini cerita tentang kasih sayang, cinta dan kasih sayang kerana Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Ustazah bawakan kita tadi tentang martabat, darjat cinta itu sendiri. Dan cumanya ada yang kadang-kadang nak kelabu dah Ustazah. Macam mana sebenarnya, apa rasa, macam mana kaedahnya Ustazah untuk cinta kepada Allah dan makhluk tu, nak membezakan dia, nak meletakkannya dalam diri Ustazah. Silakan. Baik Yati, terima kasih. Masya Allah, masa pun cemburu kan Yati. Ustazah seronok bila Yati sebut tadi. Sila tag kawan-kawan kita dengan di FB Radio IKIM lah untuk menyatakan saya cinta dan sayang Nur Hayati Paradi kerana Allah. Contoh macam itulah, kita tag nama kawan-kawan kita. Masya Allah, kita nampak macam permainan jari kita je Yati. Tapi bila Yati sebutkan tadi, Allah kalau boleh rakan FB ada 5,000 tu Ustazah nak tag seorang-seorang macam tu. Tapi mana mungkin Yati, tak sempat lah kita buat kerja lain nanti. Okay? Jadi Yati, Ustazah nak sebutkan bila cinta kepada Allah dan makhluk, sebenarnya sayang kepada suami. Tapi adakah itu berasaskan cinta kepada Allah? Sayang kepada anak-anak, bohong kalau ada ibu dan ayah yang tak sayang pada anak-anak. Kalau terpaksa beri kepada orang lain dan sebagainya, ada sebab musabab. Kerana yang mengandungkan, yang menyusukan, yang membesarkan, bukan mudah-mudah nak berpisah kasih. Demikian Yati. Minta maaf bahasa Ustazah, sedangkan binatang pun tahu sayangkan anaknya, ini kan lagi kita manusia. Jadi disebutkan Yati, ada satu yang Ustazah terlupa sebut tadi dalam cinta tahap rendah. Takut Yati bila Allah pernah menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad, orang yang menjadikan Tuhannya ialah hawa nafsunya. Hawa nafsunya dijadikan Tuhan dan Allah sesatkannya padahal dia berilmu. Allah bila sebut padahal dia berilmu, Ustazah takut sayang-sayang seluruh pendengar Radio IKIM terasa sentap di jantung hati. Kerana apa? Kita yang mendengar IKIM, kita mendakwa, kita berilmu sudah, tetapi rupa-rupanya masih bertuhankan hawa nafsu. Kita ikut apa kehendak nafsu. Itu belum lagi yang namanya cinta kepada Allah. Perhatikan Yati, apabila Nabi SAW dalam sirah pernah menyebutkan kepada Bukit Uhud. Bukit Uhud, makhluk ciptaan Allah ni pun Nabi kata, Bukit Uhud ini sayang kepada kami dan kami juga sayang kepadanya. Nabi kata Bukit Uhud sayang kepada Nabi, kita tak sayang ke kepada Nabi? Allahu Rabbi. Dan kata Nabi, kami ni pun sayang kepada Bukit Uhud. Kita kalau dengar, sayang pada Bukit Uhud, tak sayang kepada kami. Sebab ada ketika itu di kalangan orang-orang Islam yang menyalah-nyalahkan Bukit Uhud kerana kekalahan mereka dalam peperangan Uhud. Kita kan macam tu Yati, kita tak dapat apa yang kita nak, kita salahkan orang tu, kita salahkan orang ni. Padahal nak menceritakan di sini bukit tu tak salah apa-apa pun. Ini yang ditarbiah kepada kita. Malah Nabi kerap menyebutkan di dalam doanya. Kalau sifat yang suka menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni, sebab suami saya dah meninggal, sebab mak saya dah tak sayang, lebih baik saya mati je Ustazah. Kalah dalam peperangan Uhud, Bukit Uhud pula disalahkan. Sikap macam ni dah ada pada zaman Nabi SAW. Lalu kita pelajari sirah, kita ambil tarbiyah untuk kehidupan di tahun 2020 yang kita melalui pandemik COVID-19 ini. Salahkan virus itu, penjarakan dia. Tak terpenjara pun sampai sekarang Yati. Jadi kita nak sebutkan apa doa Nabi SAW yang menyebut, Ya Allah, kekalkanlah kehidupanku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku. Yakin dalam hidup ini, walaupun diberitahu besok nak kiamat dah, buat apa bersungguh-sungguh hari ni? Yakin kalau Allah kata hidup aku lebih baik. Hari ni kita bernafas, kita hidup, kita dipertemukan dengan makhluk yang bagaimana?
Na'udzubillah, minta maaf kalau hari ini ada yang kata Ustazah pada tarikh Ustazah bercakap di Radio Aikim itulah suami saya jatuhkan talak. Na'udzubillah Yati. Jadi kita nak sebutkan macam mana takdir Allah setelah macam-macam usaha. Tetapi kita masih hidup. Ustazah, malam tadi anak saya diambil oleh ambulan positif COVID-19. Kita masih hidup. Maka Nabi kata, ya Allah, kekalkanlah kehidupanku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku selagi mana mati itu lebih baik bagiku. Jangan salah faham doa ini, orang yang putus asa minta saja doa untuk mati. Sedangkan mengingat mati itu sunnah. Minta mati itu sebenarnya azab, kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Tak boleh minta mati selagi mana Allah hidupkan kita. Teruskan kehidupan kita ini. Yang datang kadang-kadang membenihkan benci di dalam hati, cepat kita tukar mindset kita Yati. Yang datang kerana menyakitkan hati kita, Allah nak mengajar kita. Allah nak upgrade keimanan kita. Macam mana kita nak jihad? Itulah jihad. Yang dalam Radio Aikim hari itu disebutkan cinta dan kasih sayang kerana Allah. Biarkan suami kita, macam mana dia jahat pun kita tetap berkasih sayang, menasihat, menegur anak kita, kawan kita, sahabat-sahabat kita. Jangan putuskan silaturahim. Jadi kerana cintakan Allah, biar orang datang. Kalau saya lah jadi Yati, saya tak kawan dah dengan orang jiran sebelah yang selalu kucing dia berak depan rumah Yati tu. Contoh Yati. Kenapa nak salahkan kucing pula? Allah yang datangkan makhluk yang demikian. Jadi bagaimana untuk kita sebutkan, ya Allah jangan ada benci di hatiku, jangan. Malangnya Yati, individu dalam masyarakat kini lebih ramai yang cenderung memahami cinta yang tahap ketiga tadi. Kerana wanita, kerana kekasih, harta, tahta, pangkat dan ada kepentingan-kepentingan individu yang lain. Ini jelas bukan cinta kerana Allah, masih lagi cinta kerana kepentingan, yakni makhluk yang diciptakan oleh Allah. Cinta dalam skop itu Yati sangat terhad. Malah suami isteri, kalau kata suami isteri kok Ustazah takkan tak nak. Kalau cintamu minta maaf, minta maaf Ustazah sebut ni, Ustazah dah umur 40 tahun, nampak sangat suami saya ni dah tak macam berfungsi sangat kan, tak ada dah hubungan seks bersama. Minta maaf Yati, ini datang. Perkahwinan yang sudah 40 tahun usia ini masih lagi mengharapkan yang itu. Sedangkan matlamat membesarkan anak dengan agama itu jauh lebih penting kerana Allah. Takkan lahir zuriat itu kalau suamimu bermasalah dulu. Jadi kenapa kita tak pandang susah payah dulu ketika bersama? Kerana Allah suruh kita al-jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Ke sebab dah nampak dahilikin yang lain. Ke sebab dah nampak lelaki gagah yang lain. Rupa-rupanya bila rasa nak tukar suami isteri orang lain, masuk ke dalam bilik tidur kita, rupanya sama juga Ustazah. Sebenarnya yang bermasalah bukan pasanganmu, tapi adalah dirimu sendiri. Ini kita nak sebutkan Yati. Ini nak membayangkan gelap Yati. Penyimpangan masyarakat mengenai pengertian sebenar cinta dan kasih sayang. Acap kali terkeluar daripada acuan syarak. Sedih Yati. Terkeluar daripada acuan syarak. Kerosakan dalam masyarakat akibat cinta yang demikian tidak menepati acuan syarak. Yang sakitnya nanti kita kesian. Sebab itu seluruh yang mendengar hari ini Ustazah nak kempen habis-habisan. Biasakan di lisan kita, sayang Yati kerana Allah, turunkan ke hati. Minta maaf Yati, nak bagi contoh siapa lagi kalau tak bagi contoh Yati. Kalau ada yang sakit sangat sekarang kan, kalau ada yang sakit sangat dengan Yati sekarang ni di hati, tetap kata ya Allah, Yati ni saudaraku kerana Engkau yang hantarkan wahai Allah, mesti ada kebaikan. Arahkan mata hatiku melihat yang baik-baik pada Yati, lalu aku nak tiru. Yang buruk tu kita tong sampahkan sebab Yati adalah manusia biasa. Ustazah tutup Yati dengan satu nasyid. Tak layaklah nak bernasyid Yati. Tapi daripada zaman sekolah dulu, nasyid antara dua cinta. Kalau Yati boleh ingat, subhanallah. Tuhan leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku. Kerana di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta. Yati tanya tadi, makhluk ke cinta Allah? Hanya cintamu, cinta Allah, ku harap tumbuh dibajai bangkai dunia yang kubunuh.
Apa sahaja yang beraja di dalam hati kita asbab dunia, bunuh ia pelan-pelan kerana kita nak meletakkan cinta Al-Khaliq di tempat yang paling atas. Itulah kasih sayang dan cinta kerana Allah. Ke depan nanti kita bicara hanya orang yang penuh cinta kasih sayang kerana Allah akan bernatijahkan syurga. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Banyaknya hari ini mutara-mutara ilmu yang kita nak kutip. Moga-moga menjadi asbab kebaikan untuk kita semua saling cinta dan berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah untuk pertemuan pada hari ini. Rasa rindunya nak jumpa Ustazah lagi minggu hadapan, insya-Allah bertemu kita bersama Tarbiyah sekali lagi. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.